Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ni kan, daripada geng kita kat sini, kita ada satu abang ni namanya Sirin. Betul tak bang? Sirin Dekat waktu Khalid ibn Walid, dia kan serang Rom kan, iaitu Syria lah, Syam. Rom is Syam lah. Faham So, bila dia serang Syam, bang, Bada, tolong antara yang dia akan pergi tengok ialah sekumpulan macam hamba lah, ataupun orang yang tertangkap, orang-orang Arab, beberapa orang Arab tertangkap dekat satu gereja ataupun temple dalam tempat yang ditawan lah. Jadi diorang bebaskan mereka ni. Antara yang dibebaskan ialah Sirin. Sirin ini nanti dia akan beranak, ada anak lah, akan keluar Ibnu Sirin, seorang tabi'in yang sangat famous. Ibnu Sirin, satu tabi'in atau tabi'in tak pasti, Sirin satu tabi'in, dia sangat famous. Ibnu Sirin, kenapa nak Ibnu Sirin? Dia a man lah, yang sangat famous dalam hadis lah. Pada masa yang sama, satu lagi lelaki juga dibebaskan, namanya Nusair. Nusair ni nanti dia akan ada anak, namanya Musa ibnu Nusair. Dan Musa ibn Nusair is the person yang buka utara Afrika. Dia akan jadi, faham tak maksudnya? Disebabkan all this, macam I would say attacks ke apa ke, akan keluar kebaikan lah. Orang yang bukan Islam masuk Islam, anak ni akan jadi orang besar-besar. Macam itulah. Alright, jom cerita sikit pasal pengumpulan Quran. Kita anggaplah sekarang Khalid sudah settlekan Parsi, sedikit daripada Parsi, dan Khalid dan Abu Ubaidah ibn Jarrah dah settlekan sedikit daripada Syam. Tetapi Palestin masih belum dapat lagi. Palestin atas lagi. Dia cuma dapat bahagian bawah dia saja. Okay, Damascus semua belum menang lagi lah, Syam. Sebab semua ini akan dilengkapkan zaman Umar nanti. Abu Bakar ialah buka pintu dan dah masuk. Tapi sampai ke pintu belakang tu ialah zaman Umar Al-Khattab. Okey, so kita anggap gitulah. Pembukaan semua memang kerja-kerja Abu Bakar As-Siddiq. Dalam dorang menguruskan Rom, Syam ni, tiba-tiba Khalid akan dapat satu surat. Sekarang ni Khalid ketua bagi semua all this military expedition, tapi dia akan dapat surat dan utusan dengan surat tu datang dari Madinah. Surat tu ialah dari Umar Al-Khattab. Rupanya Abu Bakar dah mati dan Umar take over. Surat tu cakap, Khalid, kau turun pangkat, suruh Abu Ubaidah ganti kau. Tahu Khalid buat apa? Kita tahu kan, dia kan sikit berani sikit kan. Dia tak terus buat announcement. Dia ikat orang yang bawa tu, postman tu. Kita boleh katakan the messenger tu bukan ikat, mungkin dia just sepenjarakan sekejap lah. Retain dia dekat dalam kemah, kau diam, jangan keluar. Jangan cakap apa pun dengan siapa-siapa, duduk diam-diam. Sebab Khalid tengah berperang. Dia habiskan kerja semua, baru dia announce dan dia akan tukar position dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nak tunjukkan betapa Khalidnya Khalid lah. Ya, betul. Okeylah, arahannya betul, tapi logiknya kalau tukar sekarang, nanti kena fikir pula, aku duduk mana, kau duduk mana, kan pening. Kita dah tengah on the way ni, halfway tu. Jom kita habiskan. Jadi Khalid habiskan, baru dia cakap, dan dia akan turun pangkat. Mengikut riwayat lain, kenapa Umar lucutkan jawatan Khalid ialah jawapan untuk kenapa Umar lucutkan jawatan Khalid sebagai ketua ialah, jawapan yang lebih sedap didengar oleh telinga ialah Khalid dah mula jadi tangkal. Orang Muslim dah anggap Khalid sebagai tangkal. You know what? Kalau Khalid pergi perang, mesti menang. Jadi diorang minta, mana Khalid? Khalid sampai, Alhamdulillah, Khalid dah sampai. Kan perang tu berterabur sana sini, Khalid datanglah sini, faham tak? Apa taknya? Orang Rom pun macam tu. Yang belah sana pun, Khalid ada? Tak ada? Yes, kita boleh menang. Khalid ada? Aduh, dia dah macam tu. Sampai ada sekali satu peperangan, ada orang cakap, Khalid, aku rasa kau pergi menyorok dulu.
Sebab kalau diorang tahu engkau ada, diorang takkan keluar pun nak gaduh, nak berperang. Khalid dah sampai, diorang akan lari. Dia kata, Khalid kau menyorok dulu, nanti kau datang. Dia menyorok dulu. Jadi beritanya lah Khalid tak ada dalam peperangan tu. So diorang berperang. Nanti Khalid datang dengan 1000 orang ke 500 orang masuk. Allah, Khalid dah sampai. Maka memang kalah lah. Dan dia punya motivasi pun tak ada kan. Memang kalah lah. Hanya dengan psychological war ni pun cukup kalah dah. Khalid hebat kan. Jadi orang hebat ni dilucutkan jawatan dan mengikut satu riwayat yang lebih sedap didengar ialah disebabkan ini. Tapi riwayat yang lebih make sense juga, yang mana saya rasa ini lebih kuat, Umar tak ngam dengan dia. Orang rasa dia terlebih laju, bahaya, takut dia buat salah. Macam mana dia dah buat 3-4 kali salah dulu. Dia pernah terbunuh orang, betul tak? Yang Malik Ibn Nuwairah, dia pernah kahwin, lepas kawan dia 1000 orang mati, dia boleh menikah dengan anak kepada orang besar yang dikalahkan tu kan. Dan dia pernah kahwin 2 kali tau dalam macam ni. Satu lagi cerita ada, tapi sebab cerita tu hanya kahwin, saya pun tak payah cerita lah. Dia pernah juga sekali lagi kahwin. Pernah sekali lah Khalid ni, dia tengah berperang dengan satu grup, tiba-tiba berhenti sekejap. Dia offer lah, kita bincang jom. Orang belah sana offer, sorry. Dia kata, kau tengok, sebenarnya kami ni ramai tau. Sebenarnya orang Syam tu nak kalah dah. Dia tak ada lelaki dah sebenarnya. Mungkin dalam 10-20 lelaki je. Yang ramainya perempuan, anak-anak je. Tapi dia takut diorang ni semua akan tertangkap yang jadi hamba, betul tak? So dia berbincang dengan Khalid. Khalid, stop perang dulu, kita bincang nak. So dia pun minta Khalid bincang. Dia bincang, dia kata, sebenarnya tentera aku ramai lagi. Tapi kalau aku serah diri, okey tak? Aku serah diri, syaratnya kau tak bolehlah ambil kami sebagai hamba. Sebab serah diri lain tau peraturan dia kan? Kalau kerajaan tu serah diri, dia tak boleh jadi hamba. Jadi Khalid pun fikir-fikir, okey lah kan. Dia tunjuk, kau tengok ramai lagi tau. Rupanya dia dah bincang dengan geng-geng perempuan pakai macam lelaki, pakai serban semua, menyorok kat tepi-tepi bangunan, faham tak? Tapi tunjuk muka sikit, nampak macam ramai. Jadi tengok Khalid, kau tengok ni semua ni, ramai lagi geng aku ni, aku nak menyerah ni, boleh tak? Kalau Khalid tahu tinggal 2-3 lelaki, dia memang akan serang habis je. Tapi dia berfikir, ramai lagi dia orang ni, buat apa kita mati, dia mati je tak? Okeylah, serah diri. Serah diri, masuk-masuk tengok, alah, berapa orang lelaki je, lain semua perempuan. Khalid kata, kau tipu aku. Dia kata, aku terpaksa lah, ni peperangan. Tapi kau dah janji, kau takkan lepas, dan ada surat dah. So Khalid pun dah settle lah kan. Berita ni akan sampai dekat Madinah, Khalid kena tipu. Betul lah, kena tipu. Surat pula akan sampai sekarang, surat tunjuk sebab. Khalid ni selalu dapat tunjuk surat tunjuk sebab, show cause letter. Dia dapat lagi, dia jawab. Dia kata, aku ni bukan ada magic. I will hukum apa yang zahir. Secara zahir tadi nampak macam ramai, so I use my discretion lah. Apa nak buat? Takkan kita nak gaduh saja mati kan? Fikirlah, ni ramai ni, kalau serah diri lagi bagus. Rupanya kena tipu kan. Dia kata, I don't know what's inside, I don't know kan? Ini benda-benda batin lah. Aku ni aku tengok apa yang zahir, sudahlah. Memang kena terima, betul. Tapi kalau tahu dia tipu, kalau dari awal tahu ada sikit orang pun, kalau dia serah diri kena boleh jadi. Saya tak pasti, tak pernah berperang lagi. Sister tanya, kalau macam mana pun, kalau orang tu minta nak serah diri, kita kena terima kan? Betul juga soalan tu. Tapi Khalid terima jugalah. Dan dia akan kena marah sebab kenapa kau tak lawan sampai habis, sampai kena tipu lah. Itulah Khalid Ibn Al-Walid. Habis cerita Khalid. Boleh? Pengumpulan Quran. Zaman itu, ingat tak saya cakap ada perang Yamamah tu? Perang dengan geng-geng Riddah tu, geng-geng murtad tu, yang Musailamah Al-Kazab. Peperangan itu makan berapa nyawa? 1,200. Wah, dia jadi pakar-pakar sejarah semua Spesifik 1,200 sorry. 1-2 So disebabkan ini kan, Umar akan jumpa Abu Bakar. Dia kata, Abu Bakar, kita punya para hafiz kan, dah ramai dah mati ni. Mengikut riwayat 74 lebih orang yang hafal Quran dah mati. Tapi kena ingat,
70 orang ni bukan hafal daripada A sampai Z tau. Hafal yang banyak. Umar pun hafal Quran, tapi dia tak hafal semua. Jadi semua orang hafal sedikit, macam 20%, 50%, 70%, campur semua, dapatlah the whole Quran. Masa tu budaya untuk hafal the whole Quran belum start lagi. Sebab Quran tak ada dalam buku, faham tak? You kena jumpa orang, surah An-Nas, faham tak? Yang betul-betul tertulis ada pada sahabat ni dan sahabat tu. Kalau dengan buku kan senang, kat rumah aje dapat kan. Masa tu budaya menulis Quran tu belum start lagi, cuma dalam beberapa orang sahaja, dan dia berterabur. Jadi yang diutamakan ialah hafal apa yang you nak hafal, kemudian baca dalam solat. Boleh faham So Umar kata, kalau macam ni kita biarkan, aku takut Quran hilang. Orang tu kat dada dia kan, dia mati, macam mana? So apa nak buat? Jom kita bukukan Quran. Abu Bakar kata, kau nak aku buat bid'ah ke? Ini perkara baru, tak pernah Nabi buat. Kau nak aku nak buat benda baru ni? Umar paksa dia, cakap, come on Abu Bakar, ini bukan hal-hal bid'ah. Kalau kita tak buat, nanti Quran akan hilang bawah-bawah. Akhirnya dia pun yakin, okey, kita buat. Kemudian dia akan panggil satu budak yang umur dia 20-an dia masa tu, namanya Zaid Ibn Thabit. Umur dia berapa tadi? 20-an. Penting tu nama dia tu. Bila dia panggil Zaid, dia akan jadi ketua. Dan dia akan buat satu syarat, siapa sahaja yang ada mushaf, maknanya 1-2 pages of Quran yang ditulis depan Nabi, dan ada 2 orang saksi datang jumpa kami untuk kami rekodkan Quran. Kerja ketuanya ialah Zaid dan beberapa orang lain. Tulislah, rekod. Tapi ingat, bukan yang you tulis dari orang lain, dia kena tulis depan Nabi, faham ke? Nabi cakap you tulis, kemudian ada 2 orang saksi bahawa you betul-betul depan Nabi. Diorang nak jaga authenticity lah. Maka terjadilah Mushaf Abu Bakar. Inilah Mushaf Abu Bakar, zaman Abu Bakar kan. Dan mushaf ni nanti yang akan orang akan tengok dan tulis. Masa tu tak ada photostat kan? Jadi itu mushaf kan. Siapa nak dapatkan apa-apa surah, pergi kat dia. Masa ini boleh jadi, Mushaf Abu Bakar tak tersusun macam yang kita susun sekarang. Mungkin bukan Al-Fatihah kemudian hujungnya An-Nas. Surahnya mungkin jumble up. Mungkin. Jadi susunan surah dalam Quran ialah ijtihadi. Faham tak? Ijtihad sahabat aja. Kita letak mana, ikut riwayatnya. Susunan dalam surah Rasulullah. Susunan ayat dalam surah Al-Baqarah itu daripada Allah, Jibril kepada Nabi, kita dapat. Jadi tak adalah lam yalid walam yulad, lepas tu qul huwallahu ahad. Tak ada gitu. Faham tak? Dia surah tu cantik, tapi surah tu nombor 3 ke nombor 14? Itu ialah ijtihadi. Okey. Dan waktu kita boleh bayang, mushaf Abu Bakar tak ada titik, tak ada line. Beberapa surah. Mungkin Al-Baqarah dengan An-Nisa you dapat. You hafal, orang lain-lain lah. Okay. Yang betul-betul hafal the whole Quran mungkin 4-5 orang sahaja. Antaranya Zaid Ibn Thabit ni. Sebab tu dia jadi ketua. Tapi dia sangat muda. Cerita pasal Zaid, saya cerita siap-siap lah. Sebenarnya ada kontroversi sikit. Kontroversi aja kita. Baru korang tak tidur. Antara orang yang menjaga Quran, yang ada mushaf dia sendiri, ialah Abdullah Ibn Mas'ud. Dan dia dah tua dah. Abdullah Ibn Mas'ud ialah orang yang masuk Islam kat sini. And this Zaid Ibn Thabit dekat sini. Dia orang zaman Madinah, dia Al-Ansari. Maksudnya dia sangat junior lah. Sekarang ni pemerintahan Abu Bakar kan. Nanti pemerintahan Osman akan ada lagi sekali rechecking of Quran. Osman, dia jadi mushaf Osmani tu. Waktu Osmani punya isu tu, saya cerita siap-siap sebab saya sebut Zaid Ibn Thabit ni pun jadi ketua kat sini. Zaid yang sama akan jadi ketua zaman Osman juga untuk urusan pengumpulan Quran.
Waktu itu kan, lepas dah siap, diorang akan minta mushaf yang lain, yang di semua orang ada tu, yang 5-6 surah tu, ambil, kumpulkan dan bakar. Why? Sebab kita dah ada standardized version, dan kita dah buat kopi dah. Dah lah. Buat apa yang kat rumah you tu, surah An-Nas dulu ke, surah ni tak ada ke, faham tak? Ataupun ada satu ayat tertinggal mungkin. Jadi kenapa nak streskan kepala? Kami dah check lah. Buang semua orang, copy from here only. Ada 6 ataupun 5 kopi sekarang, zaman Osman. Antara mushaf yang dia nak rampas, nak ambil, ialah Abdullah ibnu Mas'ud punya. Arahan siapa? Budak ini sebenarnya, Zaid ibn Thabit. Ialah khalifah, tapi tukang pelaksana Zaid ibn Thabit. Apa isu dia? Budak kecil ni nak ambil mushaf aku. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Engkau baru jumpa Nabi 3-4 tahun ni, you're talking so much. Macam tu lah, seolah-olah ada perasaan macam tu. So ada dalam Sunan An-Nasa'i, dan di bawah tajuk memakai tocang. Tajuknya pun tajuk entah apa-apa ni. Okay? Tajuknya memakai tocang ataupun pakai apa tocang ikat rambut. Ikat sanggul ke ikat rambut lah. Di bawah tajuk tu ada hadis ni. Abdullah ibnu Mas'ud kata, aku dah hafal 70 surah. Pada masa itu Zaid ibnu Sabit masih budak-budak, pakai tocang 2 ni, tengah main-main dengan kawan-kawan dia. Nampak tak? Kalau you baca hadis, you tak faham. You ingat ini hal tocang ni, sebenarnya ini hal perli sebenarnya. Abdullah ibnu Mas'ud tak puas hati, kenapa dia ni ada kuasa sebanyak ni, dan sekarang dia tengah paksa aku untuk serahkan Quran, dan dia akan bakar Quran tu. Sebab ini semua ada unsur apa? Sentimental, betul tak? Sayang Nabi. Depan Nabi aku tulis tau, betul tak? Dan kau sekarang nak bakar, faham? Ini dah sentimental sebenarnya. Bukan isu tak setuju dengan Quran dia, isunya ialah sentimental value. But I have to do it because kena paksa, sebab tu dia tak puas hati. So ada dalam sirah kita ialah sahabat tak puas hati dengan sahabat untuk disebabkan Quran. Nanti korang balik, korang baca-baca sikit. Abdullah bin Mas'ud sikit disappointed lah, disappointed dengan Zaid ibnu Thabit. Tapi dia buat kerja dia je, kan? Dia buat kerja dia. Baik, balik kepada mushaf Abu Bakar As-Siddiq. What happened to that mushaf? Kita mesti nak tengok kan? Tapi malangnya kita memang tak ada mushaf tu. Sebab memang dalam sejarah mushaf tu akan dibakar. Bakar lagi. Kalau ikut budaya Kristian, bakar buku ni macam blasphemy. Apa berdosa lah, tak respect kepada holy book. Dalam Islam, bakar ini ada unsur pahala. Pelik juga kan, sebab itu sampai sekarang Quran nak dilupuskan, antara cara ialah bakar, betul tak? Sebab pada kita bakar itu ada tanda kita respect, supaya tak adalah dekat tepi jalan dan terpijak, sebab secara umum. Tapi untuk Christianity lain, secara umum lah So apa jadi tak pada mushaf bakar? Mushaf Abu Bakar ini akan ada pada Abu Bakar, okay, Abu Bakar. Kemudian bila dia mati, dia serah pada Umar. Ada kan saya buat kat situ? Mana tadi? Kemudian bagi kat Umar. Nampak tak pengumpulan Quran tu kan? Kemudian dari Umar, bila dia nak dekat ni, dia pas kepada Hafsah, anak dia, yang juga isteri Nabi Ummul Mukminin. Betul tak Hafsah? Selamatlah kat Hafsah kan. Kemudian bila Osman buat kerja pembukuan tu, cek semula tu, disebabkan ada masalah dialek sebenarnya. So dia standardize ejaan. Kita pun pelik, ejaan pula. Antara perbezaan mushaf Osman dengan Abu Bakar, boleh jadi ini perbezaan dia. Kalau korang tengok kan, kadang-kadang ada alif kecil, yukhadi'una Allah walladhina amanu. Dulu ejaan dia macam ni, ada alif besar betul. Kemudian nanti dia standardize kan, alif kecil sudah. Kadang-kadang kita tengok kan,
Ulaika tu ada alif sana, ada alif sini kan. Dulu alif tu betul ada alif. Sekarang ni alif kadang alif naik sikit lah. Tapi dia mat juga. Dia ada panjang dua harakat juga. Ejaan, kalau kita pening sangat, ada orang buat kajian, dia kata Quran dulu dengan sekarang lain. Saya kata iyalah. Yes. Sebab ada ejaan tak standardized. Sebab orang Quraisy eja macam ni, orang Madinah eja macam ni. Tapi you are talking about the same thing. Contoh paling senang dalam English lah. English dulu, bukan dulu lah, English America, English British, apa sebutan dia? Color juga, K-A-L-E-R. Melayu standard, color. Same right? Same, tak ada masalah. Betul tak? Sebutan tak ada masalah, maksud pun tak lari. Sama je, tapi ejaan. Kalau dulu you tu jadi, entahlah ejaan dulu-dulu ni, ada tak gitu? Tahu kalau buku lama Shakespeare ni, tapi English yang sama, cara sebutan lain sikit, ejaan lain sikit, akhirnya jadi you kan. So dia ada standardization. Sebab apa? Kalau dibiarkan macam ni, zaman Osman, kenapa dia check balik tu tahu? Sebab orang dah mula baca Quran ikut dialek masing-masing. Jadi orang Kelantan pun dah cakap Kelantan lah. Cakap Kelantan dalam bahasa, faham tak? Baca bahasa Melayu dalam Kelantan, eja pun macam Kelantan dah. Jadi apa akan jadi pada bahasa kita? Akhirnya, sorry lah orang Kelantan, jangan marah. Contoh je, makan jadi makan, eja pun jadi M-A-K-E. Gitulah kan. Sorry lah, contoh je. So akhirnya Osman akan ambil nasihat daripada Huzaifah ibnu al-Yaman. Jom kita buat something. Sebab tu ada Osmani tu. So nak ceritanya, Osman akan minta pula, kan sini kan, Osman pula akan minta daripada Hafsah, kami dah buat dah kopi yang baru, cek balik boleh tak? Dia macam ini master copy lah. Cek balik, kemudian dia pulangkan balik kepada Hafsah. Faham kan? Sebab tu ada Osman, Hafsah balik dalam nota. Ini apa jadi? Bila Hafsah hidup lagi, Marwan akan jadi khalifah. Marwan akan minta Hafsah bagi. Later on ni, jauh ni, Abu Bakar semua dah tak ada, Osman semua dah tak ada ni. Marwan akan, sebab waktu tu dah ada apa? Dah ada kopi Osman tu, tahu tak? Sekarang ni kita dah ada Osman punya kopi and Abu Bakar punya kopi. Orang guna ialah Osman. Kopi Abu Bakar ada pada siapa? Hafsah. Ada desas-desus manusia ni bila tak reti, dia main cakap je. Kononnya Quran kita ni lain tau dengan Quran dulu. So desas-desus ini yang buat orang sakit hati. Orang-orang berilmu ni kata korang ni tak reti ke kan? Kalau aku cerita pun kau tak faham. Jadi apa nak buat? Paling senang apa tau? Hapuskan je Quran yang menyebabkan, mushaf yang menyebabkan orang pening kepala. Yang original kat dia, kan kacau. Diorang macam tak nak, mula doubtful lah. Akhirnya Marwan kata Hafsah, bagi buku kat aku. Aku nak hancurkan. Hafsah kata no way. Hafsah tak bagi. Sebab ini daripada bapak dia kan. Dan ini macam amanah, dia kata. Tak ada, aku takkan bagi kau. Dia simpan. Dan Marwan tak berani nak gaduh dengan Hafsah. Hafsah isteri Nabi. Marwan ni agak tegas juga. Tapi sebab isteri Nabi Ummul Mukminin tak berani, dia diam. Bila mati je Hafsah tahun 41 Hijrah, sekali lagi Marwan datang rumah, minta Quran tu, minta mushaf tu, buku tu. Waktu itu yang jaga mushaf tu ialah Abdullah ibnu Umar, iaitu adik kepada Hafsah. Dia ni adik-beradik kan, anak Umar kan. Masa tu Ibnu Umar pula ada satu lagi, dia punya Ibnu Umar, dia ada personality yang berbeza dari Ibnu Zubair. Diorang ni satu zaman tu tak? Hussein, saya ada cerita sikit itu, Karbala tu, perangainya lain. Ibnu Zubair berani lain macam kan, lawan aja, Muawiyah ke apa ke, mari sini aku lawan kau. Itu Ibnu Zubair. Ibnu Umar totally different from Umar. Dia sangat soft dan sangat ikut peraturan. Dia kata, aku pernah dengar Nabi kata, bila ada pemimpin maka kau taat apa-apa kan. Tahu dia buat apa? Dia bawa semua anak bini dia pergi kat Marwan.
Dan dia bai'ah pada Marwan. Padahal dia jauh 50,000 kali lebih mulia dari Marwan tu. Tapi kau dah jadi governor kan? Faham tak? Kau dah jadi ni, kau dah jadi khalifah kan? Meh, aku bai'ah kau. Dan dia tunjuk semua orang, kita kena buat inilah, kata. Nabi dah ajar dah lah. Sebab dia dah tengok banyak pergaduhan sebenarnya. Kan Ibn Zubair mati semua kiranya depan mata dia kan. Kawan-kawan dia juga kata ni semua, jangan gaduh lah, jom kita just. So Ibn Umar akan sangat mendalami ilmu sebenarnya, Ibn Umar. Dan orang perangai macam ni, walaupun sejarah ada di tangan dia, kalau kerajaan minta, nah lah, janji kau jangan gaduh lah. Dia bagilah dekat Marwan, dan Marwan akan buat apa? Bakar mushaf Abu Bakar. Bila orang tanya dia, kenapa kau bakar? Dia kata untuk kemaslahatan orang. Kalau tidak orang dah mula doubt. Fikir tu fikir ni, tak pernah pegang pun mushaf tu, tapi fikir macam-macam. Maka jom kita hapuskan. Ni dia mushaf yang ada. Dah follow dah. Sebab itulah ada banyak kisah pembakaran Al-Quran. Okey? Faham Alhamdulillah. Ada soalan? Sikit lagi dah ni, nak habis dah ni. Ada soalan? Alhamdulillah. Sikit je lagi. Lagi 5-6 patah perkataan je. Ni tak baik tipu. Baik. Kalau balik awal pun apa salahnya kan? Tak payah nak stres. Okey. Kita anggaplah sekarang Abu Bakar tengah sakit. Dia akan sakit lebih kurang 2 minggu kalau tak silap. Kalau tak silap lah 2 minggu. Dan dia rasa dia kena lantik satu orang sebelum dia mati. Dia tak nak tinggalkan benda ni jadi orang fikir-fikir. Ingat tak dulu dia jadi khalifah macam susah sikit, ada tak puas hati semua kan. So dia rasa dia kena buat something before dia die lah. So dia mula tanya dekat orang awam, kawan-kawan dia, apa pendapat engkau kalau aku yang lantik, aku namakan satu orang dan dia jadi khalifah engkau lepas ni? Dia cakap kami terima, kami respect kau. So dia mulalah panggil beberapa kawan dia yang rapat-rapat. Bukan kawan, maknanya bukan setakat kawan tau. Ini menteri-menteri lah. Panggillah salah seorang, Osman. Apa pendapat engkau pasal Omar? Osman pun puji Omar. Dia cakap okey. Faham tak? Sesuai. Dan antara komen sahabat-sahabat dia ada tanya Abdullah ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf, Osman ibn Affan, dia katanya Talhah. Ini tiga-tiga jawapannya lebih kurang berbeza lah. Bila dia tanya dekat salah seorang daripada sahabat ni, jawapan dia apa tahu? Aku rasa dia ni lagi baik dari apa yang kau fikir. Punya Umar ni, dia baik dah, tapi kita nampak baik dia kan. Aku rasa belakang kita dia lagi baik. Maknanya baik betul orang tu kan. Ramai orang boleh baik depan orang, belakang tak baik. Dia kata he is better, I think he's better than what you think he is. Wah, Masya Allah. Another person cakap, aku rasa dia lagi sama lebih kurang, aku rasa dia di belakang kita lagi baik daripada di depan. Gitulah. Okay. Another person, bila dia tanya Talhah ibnu Ubaidillah, kena faham orang Arab ni, kalau dia kata ya, ya, kalau tidak, tidak. Dia tak akan main tengah-tengah, main-main lebih kurang tak pasti, tak ada. Kalau kau tanya pendapat aku, ni pendapat aku. Tanya pendapat dia, handsome tak baju ni? Kalau tak lah, nasib lah kau. Tanya orang Melayu, okey lah katanya. Faham tak? Okey tak baju ni? Kalau tanya orang Melayu, okey lah. Belakang nanti kata, entah apa-apa, baju berkilat-kilat gitu. Macam perempuan katanya. Padan muka. Geng-geng orang utara, dia pelik dengan ini. Ni Johor Mister kan? Orang utara kata apa? Ini baju kurung untuk perempuan. Orang Johor kata, memang baju kurung. Tahu tak ini orang Johor panggil baju kurung? Memang untuk lelaki, dia panggil baju kurung. Pelik kan? Tu dapat kena. Ada baju kilat. Dapat kat orang Arab memang kena. Sebab depan-depan dia bagi. It looks like a ladies dress. Kalau orang Arab lah. Kalau orang Melayu belakang. Jadi ni dia tanya kepada Talhah ibnu Ubaidillah, what's your opinion aku nak lantik Umar? Kena bayangkan sekarang Abu Bakar tengah sakit di tengah, macam sandar gitu. Ni adalah 2-3 orang tengah sandar kat katil dia kan, tengah bincang sebelum dia mati kan. Talhah cakap apa? Kata Abu Bakar, apa kau nak jawab nanti? Ini jawapan dia. Apa kau nak jawab dengan Allah nanti bila Allah tanya, kenapa engkau lantik satu orang yang keras?
untuk jaga ummah. Umar kan keras kan? Sampai sekarang dia masih keras lagi. Dia sikit-sikit, mari aku pancung kepala dia. Umar ialah orang yang pernah cakap, mari aku pancung kepala dia lebih 20 kali kot dalam sejarah. Lebih. Tapi dia tak pernah pancung kepala orang lagi. Masa dia cakap tu biasa tak percaya. Tapi cakap dah, Nabi akan style like. Sahabat Nabi berapa orang lah dia rasa nak pancung kepala? Sahabat dia kawan-kawan je. Tapi sebab dia buat silap, mari aku pancung kepala. Nabi kata jangan. Antaranya Hatib Ibnu Abi Balta'ah, saya cerita semalam, yang dikira berkhianat kan, lawan yang hantar surat kepada Abu Sufyan. Apa kau nak jawab dengan Allah nanti? Dia cakap, sebab ni kasar ni, dia akan jadi ketua untuk kami. Are you sure? Macam tu lah. Masa ni Abu Bakar jadi macam marah. Dia cakap kat orang, bangunkan aku nak duduk ni. Kan kalau kita nak marah, kita tak jadikan kalau baring kan. Pernah tak marah sambil baring? Marah, duduk baring. Paling aku benci kau lah, apa tak jadi. Marah duduk pun tak jadi. Aku bunuh kau tak jadi. Dia kena bila marah kau diri. Sebab itu you gelak. Sebab itu Nabi kata, ni psikologi, ni sekarang baru belajar. Nabi dah cerita siap-siap. When you are angry, when you are standing, you sit down. When you are sitting down, you lie down. Macam nak marah, aku bunuh kau, tak jadi je. Try lah baring dan marah. Tak jadi. Sebab tu kita kena baring kadang-kadang. Like dah, sudah lah, gitulah. So dia tengah baring, macam mana aku nak marah juga? Bangunkan aku. Dan dia tak larat, sakit. Jadi bangunkan aku, bangun. Dia dudukkan dia, orang dudukkan dia. Sekarang ni nak marah ni. Dia cakap, engkau nak takutkan aku guna nama Allah. Seolah-olah aku macam tak fikir pasal Allah ke? Are you trying to say that? You want to use Allah's name to make me scared, to put fear in me? Oh, Talha kena lah. Jangan lupa Talha ni 10 dijamin syurga juga tau. Dia kata, wallah, aku akan jawab dekat Allah nanti. Aku letakkan manusia yang terbaik sekali untuk memimpin ummah, dia kata. Dah, macam tutup mulut Talha. You don't talk about him lah. Tapi Talha cakap apa yang dia rasa betul. Dan ini jawapan dari Abu Bakar As-Siddiq. Probably Talha ada logiknya kan. Betul. Kalau dia terlalu ganas, agresif, matilah orang kita. Jalan-jalan macam silap sikit je, mati. Kan? Mungkin diorang duk bayang Umar macam tu. Salah sikit je bunuh. Tapi Umar akan berubah banyak sebenarnya. Tahu tak, dalam masa pemerintahan dia, tak ada satu orang pun dia pancung kepala. Dia kan macam favourite-nya pancung kepala. Macam, tapi dia berubah sebab dia madrasah sebenarnya, faham tak? Dia tempat belajar sebenarnya. While you live, you get more. You age, you get more wisdom, more knowledge, more wisdom kan. Dia akan mula makin faham. Sampai satu peringkat, saya lupa nak cerita, kita backpedal setahun kot. Masa Abu Bakar kata kita tentang geng-geng yang tak nak bayar zakat ni. Sebab dulu dia bayar zakat. Ini rukun iman dah tak? Rukun Islam kan. Habis tak Islam lah dia kalau tak bayar zakat, betul tak? Dalam kurungan lah, ni bukan cakap Abu Bakar. So jom kita serang dia. Siapa yang halang dia masa tu? Orang yang kita anggap sangat kasar, yang suka bunuh orang, akan cakap apa? Umar lah, Abu Bakar. Diorang tu adalah ilaha illallah tau. Takkan kita nak bunuh orang dan serang diorang. Dan sampai Abu Bakar kata apa tau? Umar, kau ni berani waktu kafir, pengecut bila dah masuk Islam. Nampak dia berubah kan? Dulu kat sini-sini semua dia boleh tahan lah. Kemudian makin lama makin lembut. Dekat sini sampai kata apa? Masa kat sini kan zaman Abu Bakar, kau ni dah pengecut lah Umar. Dia kena sampai pengecut sekali. Kemudian dia akan bincang. Akhirnya kesimpulan serang jugalah. Nampak kan Umar dah lain kan. Maka bila dia jadi khalifah, memang dia tak seperti yang orang anggap dia macam tu lah. Orang anggap dia kasar. Ya. Ya. Betul. Abu Bakar pernah cakap dekat, saya rasa kat Talha ni,
dia macam itu sebab aku macam ini. Sebab Umar dia timbalan kan. Jadi you tahu tak kenapa dia nak isi gap yang aku tinggalkan lah. Sebab Umar, Abu Bakar kan sangat lembut, relax, tak apa kan. So Umar yang isi gap-gap yang jangan main-main pada orang lain lah. Dan memang pun Umar kadang-kadang override tau. Ada sekali tu ada orang dapat ni tanah daripada Abu Bakar. Dapat tanah, surat tanah. Tu dia jalan, dapatlah surat tanah satu geng ni lah minta Abu Bakar bagi je. Dapat surat tanah, maknanya dapat tanah free kan. Jalan. Umar tanya, "Hei, kau pergi mana?" "Oh, tadi pergi jumpa Abu Bakar." "Ada apa?" "Ni dapat surat ni." "Surat apa?" "Dapat tanah kat situ." Umar kata, "Tengok." Dia koyakkan surat tu. Tak ada tanah, tak ada surat, pergi balik katanya. Surat yang disign oleh khalifah pun dia koyakkan, no such thing, pergi balik. Kau ni pandai-pandai guna kesempatan. Pada dia, korang ni ambil kesempatan kebaikan Abu Bakar. Pergi minta buat baik, dapat surat, happy. Tak ada, jangan main-main. Tak ada benda free macam tu. Dan bila benda ni sampai ke Abu Bakar, tahu Abu Bakar cakap apa? "Kan aku dah kata, patutnya kau yang jadi khalifah, bukan aku." Ingat tak awal-awal dia angkat tangan siapa? Abu Bakar dia angkat tangan ni. Kau yang tepis tangan aku, dah angkat tangan aku lah. Aku sangkut sekarang. Kan aku dah kata kau jadi je lah kan. Nah, takat tu je lah cerita yang saya tahu. Memang betul lah, sesuai sangat lah dorang-dorang ni complement each other lah, I would say. Okay, sakit 2 minggu. Mengikut riwayat, Umar akan dibai'ah waktu Abu Bakar hidup. Dia nak tengok bai'ah dengan dia. Faham tak? Bai'ah dengan dia. Jangan lepas ni aku mati korang gaduh ke apa, tak mau. Bai'ah. Dan Abu Bakar As-Siddiq akan mati pada hari Isnin. Dia akan tanya dekat anak dia, Nabi dulu mati bila ya? Dia kata Isnin. Aisyah kan Nabi mati atas badan Aisyah masa Aisyah tengah peluk dia. Bila? Hari Isnin. InsyaAllah aku dapat ni, dia kata. Sebab hari tu hari Isnin. Faham tak? Dengan harapan lah dia tak lepas hari Isnin tu. Betul dia mati hari Isnin. Dan dia akan mati pada umur Nabi juga. Betul-betul lah, ni kawan baik lah. Ini memang kawan baik Nabi lah. Sampai tahun mati pun dia nak ikut Nabi. Dan dia dikuburkan pun di tepi Nabi. Dia akan dimandikan oleh Asma binti Umais, isteri dia tu, yang Ja'far dah kahwin. Sekarang ni dia kahwin kan. Depan ni Ali akan kahwin dengan Asma binti Umais. Dia akan disolatkan oleh Umar ibnu Al-Khattab. Dan dia akan dimasukkan ke dalam lahat ataupun dalam kubur dia oleh Umar, Osman, Talha dan anak dia Abdul Rahman ibnu Abu Bakar. Yang kalau kita ingat, dialah orang yang kata kat bapak dia, "Saya cuba lari tahu masa Badar." Kan bapak dia kata, "Nasib baik engkau lari, kalau tidak aku bunuh kau." Itulah Abdul Rahman ibnu Abu Bakar. Maka habislah kisah Abu Bakar As-Siddiq. Dan legasi dia sambung sampai hari ini. Sebab tu sampai hari ini kita masih cakap lagi Abu Bakar As-Siddiq sampai hari ini. Dan dia direkodkan dalam Quran. Beberapa ayat memang cakap pasal dia tu, specifically beberapa ayat Quran. Dan betul lah, waktu dia mati tu, beberapa tahun nanti Umar pula akan mati lepas 10 tahun jadi khalifah. Waktu itu, tak silap saya, waktu itu Ibnu Abbas cerita. Dia kata kami semua tengah tengok ni, dan Umar tengah terbaring itu. Dan dekat kepala ni, dekat aku punya bahu ada satu siku. Macam tengok gitulah, macam tengok jugalah. Dan dia cakap, dia kata, "Semoga Allah merahmati engkau wahai Umar." Dengar je cerita ni. Sebab aku selalu sangat dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan cakap, "Aku masuk rumah dengan Abu Bakar dan Umar. Aku keluar rumah dengan Abu Bakar dan Umar. Aku naik bukit tu dengan Abu Bakar dan Umar." Faham tak? Kepala cerita yang selalu, aku pergi Badar dengan Abu Bakar dan Umar. Faham tak? Selalu sangat Nabi sebut, betul-betul, aku dah pergi dah tempat tu. Contoh, dah pergi tempat makan kat situ dengan Abu Bakar Umar. Nak tunjukkan dia orang punya kerapatan, 3 sekawan lah. Dan betul lah dia kata, semoga tempat kau pun sama dengan kawan-kawan kau tu yang tengah tunggu. Betul tak? Jadi memang dia berkawan 3 lah. Yang orang kawan-kawan sangat rapat, iaitu Abu Bakar, Umar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, ada soalan. Habis dah kisah kita tentang Abu Bakar As-Siddiq.
Okey, saya dah cerita tadi dalam grup ni tadi. Berada kat luar tadi. Mungkin. Betul Nabi ada bacakan ayat Quran, dah ada khutbah sikit yang semua orang tak faham kecuali Abu Bakar Siddiq. Ya? Dia akan nangis masa itu juga, dan dialah yang akan dapat cerita bahawa Nabi punya hayat dah mula, dah dekat lah, nak dekat habis lah. Sahih, setahu saya sahih. Waktu dia mati. Kekhilafahan dia 2 tahun lebih je lah, nak dekat 3 tahun lah. So maknanya 3. Oh, saya kata awal lahir Saya kata awal 3 tahun setelah kisah Abraha sebenarnya. Setelah. Saya kata sebelum ke? Astaghfirullah. Did I put selepas? Oh, silap. Mana boleh sebelum Nabi. Dia muda dari Nabi 3 tahun lah. Sorry. Potong. Astaghfirullah. Your notes on the paper? So automatically betul. Note saya silap type. Saya salahkan isteri saya lah. Memang dia yang type pun. Alhamdulillah saya tak salah apa-apa lagi. Best. Boleh salahkan orang lain. Muda 3 tahun lah, senang. Kita mudahkan sebelum habis. Alhamdulillah. Saya nak tanya lah pendapat. Ada lagi? That's the one lah actually, yang I cakap the last one tu. The last one dah cakap tu, yang komen Ali waktu kematian tu. Actually I'm not sure yang kematian Umar ataupun Abu Bakar. You know, may Allah rahmati korang. It's always Muhammad. Nabi Muhammad cakap Abu Bakar Umar, Abu Bakar Umar. Selalu sangat sebut itulah. Soalan sister Hati. Lain satu, orang Palestin. Adik siap nak semayang. Lain ni tak soalan. Adik soalan? Tak ada soalan. Ada soalan? Tak ada. Ya. Jangan dengar Osman okay, tak apa, simpan soalan tu. Tak ada. Umar Banu Adi. Makhzum. Betul lah deh. Masya-Allah. Kita dah ada pakar-pakar sejarah dah. Senang dah hidup kita kat IDT ni. Senang hidup lah. Tanya je. Ada salah susah pandai dia. Masya-Allah. Sister tanya, mana Osman dalam cerita ni? Mana Osman di sini? Secara umum Osman orang yang sangat pemalu lah. Dia tak campur sangat banyak benda. Tapi kalau dalam hal minta pandangan, orang cari dia. Punyalah malunya dia ni, pemalu sangat. Dia dengan Nabi bukan badis lah. Nabi layan dia macam orang tua yang datang dah. Respect. Faham tak? Respect. Bukan tua tak nak jalan. Tak nak jalan. Tapi macam dah datang dah kan. Abu Bakar Umar macam jom makan tak? Gitulah. Relax punya kawan. Osman dia sedikit ada kontrol sikit. Dalilnya pernah protokol sikit. Nabi pernah duduk bersama kawan dia. Dia duduk macam ni, halakah. Dan waktu tu dia punya jubah terangkat sampai buka lutut. Mengikut riwayatnya, lutut dia nampak. Mengikut satu lagi riwayat, cuma betis je lah. Tapi kalau betis tak logik. Dia sebenarnya lutut, peha dia nampak sikit. Abu Bakar masuk untuk join group lah kan. Abu Bakar, Assalamualaikum. Duduk lah kan. Duduk. Macam tu juga dia. Umar masuk macam tu. Kemudian Osman akan masuk. Bila Osman masuk je, Nabi tarik sikit kain dia, tutup lutut dia. Somebody perasan benda ni. Logik yang tak ada siapa pun perasan. Sebab ini kan peribadi je lah. Kata, Nabi, tadi kau relax je. Bila Osman masuk, kau kenapa tutup?
Nabi kata apa? Malaikat pun malu dengan Osman ni. Aku malu dengan dia. Malaikat pun malu dengan Osman. Punyalah Osman ni proper, baik sangat. Malaikat pun segan dengan dia. Apalagi aku, gitulah. Setahu saya tak. Muda dari Nabi. Tapi style dia tu macam style yang proper. Kan ada kawan kita yang macam agak skema sikit kot. Ya, boleh guna perkataan tu, skema sikit yang dia protokol sikit. Kalau dia datang rumah kita, kita nak letak pinggan betul-betul, letak sudu garbuk elok-elok sikit. Bukan terpaksa, tapi tahu style dia macam tu. Ada kawan lain, alah ambil lah pinggan kat belakang tu, kan, gitu lah. Tapi kawan sama, kawan baik, tapi style dia tu lah. Kalau nak minum dengan dia, minum jangan kedai mamak yang busuk-busuk, yang kotor-kotor, minyak-minyak tak kan. Biar proper sikit, sebab dia jenis proper, jenis yang proper. Pernah sekali Nabi tengah duduk, dia pakaian simple-simple dekat rumah lah, berselimut-selimut gitu je, tengah baring dengan Aisyah tu. Ada macam mana tak Osman, Umar ada masuk, Abu Bakar pun ada, apa semua sama je. Nabi just jawab je, ya, nanti, faham tak? Sebab masa tu sejuk kan, so ada selimut lah, dengan Aisyah pun ada situ. Tiba-tiba orang kata Osman nak masuk, Osman nak jumpa kau. Lain macam dia letak selimut, betulkan baju semua. Cakap kenapa? Nabi sendiri respect pada Osman. Itulah ruginya orang tak tahu sejarah kan. Kalau Nabi pun respect Osman macam ni, macam mana kau boleh bunuh dia? Yang bila jadi peristiwa yang pembunuhan Osman a few years nanti ya. Nampak sangat korang tak tahu sejarah dan tak menghayati pun. Nabi pun respect dia tau. At least kan, tunggu dia matilah baru kita buat benda lain, betul tak? Kalau tak puas hati dengan polisi dia ke apa ke, biarlah. Nabi pun respect dia. Kau ni betul-betul lah jahil kan? Memang geng jahil je yang buat-buat perangai macam ni. Rasa macam pandai, baca Quran pandai, pakai serban besar, jubah panjang, jubah putih. Tapi Nabi cakap apa tahu? Bacaan Quran mereka tak lebih daripada kerongkong mereka. Nabi sebut hadis sahih. What it means? Kau baca je tapi tak faham pun. Hafal pun so what? But you don't understand. You don't understand the whole picture. You tahu apa? Tahu apa? Satu surah Al-Ma'idah. Apa? Ayat 33 Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nampak tak bunyinya macam menakutkan? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Nampak tak? Nampak tak? Osman, kau kafir dah sebab tak ikut hukum Allah. Faham tak? Dia guna 1-2 ayat. Itu yang berlaku pada ISIS ni. Dia guna Quran, betul, Quran dan Sunnah, tapi bukan dengan pemahaman salaf. Itu bukan cara diorang faham benda tu. Yes, Quran kau tu quote betul, ada surah Al-Maidah, hadis tu Bukhari, tapi that's not how they understand. Kau ni campur. Masakan ni bukan main campur je jadi, betul tak? Janji tepung, janji telur, dia tak semestinya jadi kek, betul tak? Dia ada caranya, dia ada pembakaran dia berapa lama, berapa temperature. Nampak sangat jahil lah. Maka itu yang berlaku. So bila dalam selimut tu, dia betul-betul tahu tak apa jawapan Nabi nanti bila orang tanya, Nabi kenapa? Aisyah tanya rasanya, Nabi kenapa yang kelang kabut sangat ni? Dia kata nanti kalau dia datang aku dalam keadaan macam ni, dia mesti takkan masuk, katanya. Dia malu, dia akan tengok Nabi tengah macam ni, janganlah. Tapi Abu Bakar tak ada hal, sebab kawan baik. Dia macam rapat badi-badi gitu kan. Tak apa, tak ada hal, tak ada hal. Tapi tak betul, dalam selimut pun tak apa. Tapi kalau Osman tengok mungkin tak sesuai kot, dia proper kan. Aku takut dia tak nak masuk, dan kalau masuk tak nak cakap apa dia, apa hajat dia, apa dia nak tanya. So dia betulkan bekas sebab Osman masuklah. Itulah dia. Mungkin sebab itu dia macam dan memang pun Abu Bakar dia ada tingkatan dia sangat tinggi. Kemudian jauh baru ada Umar, jauh sikit ada Osman, kemudian yang lain-lain lah, Ali dan lain-lain lah. Boleh jadi? Boleh jadi. Tak pernah dengar orang cakap macam tu, tapi boleh jadi. Dia akan kena bunuh. The first khalifah to be killed is him lah.
The first khalifah. The first khalifah, fitnah ni maksudnya apa tahu? Kawan you bunuh you, baru fitnah. Musuh you bunuh you tak apa. Apa maksud saya kawan? Orang Islam. Orang yang bunuh Osman tahu siapa? Orang yang semayang dan baca Quran, tahu tak? Orang baik-baik, tetapi pemahaman dia jadi khawarij, dia panggil. Pemahaman dia dah terpesong. So itulah fitnah. Sebab tu bila Umar terbunuh, Nabi tak cakap Umar ni ada fitnah dan sebagainya. Dan antara benda pertama Umar tanya apa tahu? Nak kena cucuk ni, siapa bunuh aku? Bukan nak tahu dia tangkap dia, bukan. Nak tahu je siapa bunuh. Dan dia akan cakap Alhamdulillah tau. Bila dia orang sebut yang bunuh kau ialah orang Majusi tu, Abu Lu'lu'ah nama dia. Dia cakap Alhamdulillah. Kenapa dia kata Alhamdulillah? Yang bunuh aku bukan orang Islam, tak apa. Lepas tu dia akan cakap, aku dah cakap dah dekat siapa tah, jangan bawa geng-geng ni dekat Madinah. Macam itulah. Dia macam, polisi dia sebenarnya ketat sikit, tak bawa orang macam ni masuk. Tapi kerana nak buat construction ke apa entahlah, diorang buka sikit polisi, maka lagi ramai orang Majusi pun duduk dekat area Madinah. Maka dia macam terus je lah, open je lah cakap, aku dah cakap dah kat diorang, tak patut bawa geng-geng ni masuk. Tapi dia cakap Alhamdulillah. Maknanya bukan orang dia yang bunuh dia, tapi Osman, orang Islam bunuh. Ali, specifically cikgu Quran yang bunuh dia. Cikgu Quran, guru Al-Quran, yang hafal Quran banyak. Namanya apa? Abdurrahman ibn Muljam. Dia cikgu Quran